Tapi kata kepada amalan kita. Ada orang yang topik-topik tu dalam keadaan ia tengah ngaji Quran. Kalau ia mati dalam keadaan ngaji Quran. Ada orang topik dalam keadaan pakai ihram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus. Jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adinani bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah melimpahkan, Tuhan yang telah mengembalikan, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamilal Qur'an wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Jadi alhamdulillah, setelah kita mati kita diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam ni kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita berkumpul dalam majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni malaikat duduk sekali kita. Dan malaikat itu pula beri minta rahmat kepada kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Yang ketiganya, dia bagi kita tenang. Allah Subhanahu wa taala bagi kita ketenangan. Yang keempat, Allah bagi kepada kita, dia sebut nama kita. Allah sendiri sebut nama kita di hadapan para malaikat. Kita kalau Guru sebut nama kita, YB sebut nama kita, Perdana Menteri sebut nama kita, kita rasa hebat dah. Ni Allah sebut nama kita di hadapan para malaikat. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada AJK Masjid kita. Dan sama-sama kita nak tengok surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ni, ketika mana setan ni dia 4 kali dalam hidup dia teriak, dia nepek, takutnya dia ni sebab apa? Pertamanya apabila Allah ambak dia, Allah halau dia daripada syurga. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala laknat dia. Dia berkata, kalau dah mun laknat dah aku ya Allah, aku nak minta saja. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beritahu aku nak sesatkan anak Adam. Dan yang ketiga, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia lahir. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, teriak tu kak setan, teriak, teriak. Terpekik lolongnya setan disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Yang keempat, ni hak kita nak baca malam ni.
Apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Fatihah, maka dia teriak tu tak boleh nak cerita kat orang. Teriak tu kat setan, teriak tu kat iblis disebabkan turunnya surah Al-Fatihah. Itu yang pertama yang kita kena tahu, kelebihan surah Fatihah. Yang kedua, bapa kita perlunya kita tengok surah Fatihah ni. Kerana apa? Kerana surah Fatihah ini kita dak baca sama. Bila ayah start ngapa surah Al-Fatihah? Bila mula-mula ngapa? Habis kita bila mula-mula ngapa agak-agak. Tak ingat lah. Sebab kita tak rajin ngapa surah Fatihah. Surah Fatihah ni surah yang mana kita ni tiba-tiba kita ingat. Berapa? Sebab 17 kali sehari kita baca. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 10. 3 gharib, 13. Isya 4 jadi 17 kali. 17 kali sehari kita baca surah Al-Fatihah. Dah kita kena rasa sukun surah Fatihah ni. Dia ada 7 ayat surah Fatihah. Dan dalam surah Fatihah kita kena tahu surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama dalam Quran. Walaupun surah ni turunnya surah ni, dia bukan turun yang pertama. Surah apa turun mula-mula? Iqra, surah Al-Alaq. Tapi bapa Tuhan susun surah Al-Fatihah mula-mula. Sebabnya surah Al-Fatihah adalah pembuka surah. Nama lain surah Fatihah dia kata, kalau kita pergi buat ceramah kita kata, kita bakat baca umul kitab kan. Apa umul kitab? Fatihah juga. Kita bakat baca umul Quran. Fatihah juga. Fatihah. Maknanya surah Fatihah juga. Jadi surah Fatihah ni adalah pembuka surah. Kita kena tahu surah ni pembuka surah. Jadi apabila kita tengok pembuka surah ni, cuba tengok. Tengok surah Fatihah ni, yang pertama tengok bismillah tu dia kira sayat. Betul tak? Tengok surah Al-Baqarah tu. Dia kira sayat tak apa ni? Baqarah tepi dia tu. Dia kira sayat tak? Bismillah ada nombor 1 tak? Ayat ada nombor 1 tak? Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Baqarah. Tak ada. Jadi nak ayatnya surah Fatihah ni, surah dalam Quran bismillah ni ada surah je. Dia kira nombor 1. Lain surah tak kira nombor 1. Surah apa kita tak boleh baca bismillah? Ayat min kita. Surah apa tak boleh baca bismillah? Surah apa? Taubah. Surah Bara'ah. Kalau kita baca hukum dia jadi lagu mana hukum dia? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bara'ah boleh tak? Hukum dia haram. Ada juga bismillah ni, kita tak boleh baca bismillah. Surah Taubah. Tu tak boleh baca bismillah. Jadi apabila kita kena tahu Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita nak kena ambil perhatian lagi, sebab dia jadi rukun semaya. Rukun semaya ada 3 belah. Rukun pertamanya iaitu kita ingat. Rukun apa tu? Dia panggil rukun apa niat ni? Rukun qalbi. Niat. Kemudian takbiratul ihram. Bapa dia panggil takbiratul ihram? Bapa dia tak panggil takbiratul ula. Bapa dia panggil takbiratul ihram. Bapa ya panggil takbiratul ihram. Sebabnya bila kita akad takbir, Allahu Akbar. Sebelum kita akad takbir, semua benda tu kita makan, kita nak makan nasi, kita nak kecek ke, semua benda tak ada benda haram. Tapi apabila kita akad aja takbir Allahu Akbar, makan ke apa pun, walaupun makan ni tu halal, haram kita makan. Sebabnya takbir itu yang memisahkan benda tadi jadi haram, tak boleh buat belaka. Kecek pun tak boleh.
Sedangkan lepas sebelum semaya kita kacak bobai kacak. Tapi dia kita start Allahu Akbar balik. Okey. Jadi kita nak tengok yang seterusnya, rukun yang seterusnya rukun qauli, iaitu rukun qauli ni kita baca surah Al-Fatihah. Kena baca apa surah Al-Fatihah? Kena baca. Jadi apabila kita kena baca, maka kita kena betul. Lama tak betul ni kena betul. Jadi jangan kita takut. Pertamanya jangan kita takut kalau kita nak baca surah Al-Fatihah. Okey, kita baca dah, ikut sama. Saya baca a'udzubillah tu, kemudian ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh baca dengar sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gapo nama a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Cerita ayat sikit. Gapo hak faham a'udzubillah? Bapa nak kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kenapa? Gapo maksud dia? Gapo maksudnya Umi? Minta berlindung kita dengan Allah daripada syaitan. Makhraj huruf ain ni, makhraj huruf ain di sini. Dia lekun. Kita sebut di sini. Bapa dia di sini. Dan bapa kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapa kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim kita baca. Namanya ia nak suruh kita ingat pasal kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dia makan buah apa? Buah khuldi kan? Makan buah khuldi dekat sini. Malaikat pergi sini. Bila malaikat pergi sini, maka lekatlah kalau orang lelaki sini. Kalau orang perempuan, dia dah makan sapa rahim. Maka orang perempuan ni beranak. Kemudian kita sebut billahi minasyaitan. Apa kita baca minasyaitan? Kita baca minash. Tak, kalau baca gini betul tak? Minasyaitan betul tak? Apa salah? Sebab urut syin. Urut syin ni lagu mana urut syin ni? Urut syin ni. Dia kena sembuh supaya kita ambil ayat. Kita ambil ayat. Minash. Bapa yang kita baca minash, sungguh kita mau tu. Bapa yang sungguh kita baca minash. Bapa yang sungguh kita mau tu. Sebabnya kita nak ambil setan. We faham situ. Kita sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama dah tu. Tapi jangan minash. Jangan lama kita. Ayat tak boleh baca kita. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kena baca habis. Terus kali ni. Okey, comel. Minasyaitan kita ambil setan. Setan aja ni lagu mana? Dia kena reject. Kalau sebelum ni setan tu aja kena reject. Setan tu kena reject dah. Tapi nak ceritanya zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebelum ia lahir ni jin ni dia boleh naik. Dia boleh naik datah. Dia boleh naik datah. Sebab apa? Pintu langit ni terbuka gitu. Naik sampai ke atas, turun ke bawah. Dia pun pergi sapa kat orang. Gitu. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pintu itu ditutup. Pintu langit tutup. Tutup je pintu langit. Jadi sebab itulah setan ni yang nak naik. Kita tengok ada kilat. Ada kilat. Apa ada kilat? Sebab dia nak reject syaitan.
Kita nak baca surah Al-Mulk, nak baca surah Al-Mulk. Dia kata apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dia jadikan langit ni dia ada satu kilap ataupun kita petik nak kat apa? Petik itu dia nak pakoh, dia nak reject, dia nak panah setan. Biar kita ketahui. Panah ke apa? Panah setan. Setan ni dia hasut dah. Sebab itulah lah ni dia panggil waswas. Waswasalahum syaitan. Sebab tu orang payah nak semaya tu dia mari waswas. Okey. Jadi setan ni mari. Kalau dalam Quran dia sebut ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dalam Quran maksudkan apa khannas? Ya gini nusuk gini. Ibarat gini, ni ada satu benda kita kata ada beg ni, satu beg ni kan. Ya gi si ita. Pagi gi belakang pula. Ita. Ya gitu maksud al-khannas tu, maksud ya kita, ya gi raya. Mu jangan buatlah, tak payahlah ngaji Quran tak payah. Dia pun lari. Lepas tu dia pergi kepada orang yang ngaji Quran pula. Dia kata apa? Ngaji Quran mana tu ya? Hebat dah mu. Dia pun lari. Itu setan. Setan yang pergi al-khannas, pergi mari, kena berlaku. Tak kira lah pangkat lagu mana. Kalau pangkat sarjan, marilah dia tu orang sarjan. Kita kena faham lagu tu. Jadi yang pertamanya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena beringat ke apa sini? Kita kena beringat, kita baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang pandang ngaji kan, dia akan baca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nak jaga nak bunyi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Salah mana? Salah dia tak sebut huruf ba. Dia tidak sebut huruf ba, tak jelas. Atau sebut ba, bi, bu, ba, bas, bismillah. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begini. Jangan letak lidah sini. Ya kena lidah ni kena tak bawah. Ayat ayat awak. Bis. Lidah ni letak bawah. Tak ada letak bawah. Bis. Tak boleh, jangan tekan. Dia kena jauh sikit. Bismillah. Kita kena bismillahirrahmanirrahim. Atau membaca. Kita mau baca. Bismillah. Dia tak boleh bismillahirrahmanirrahim ataupun bis. Kita letak lidah kita sini atas ni, gigi atas ni tak jadi. Dia kena letak gigi ni kena letak bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tu. Ayah jangan letak atas. Tak boleh. Macam ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Okey. Bismillah dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Bismillah ni dia ada 19 huruf dalam dia. Kalau kita kira sebutir ni, dia bahasa Arab dia. Dia akan tubik rajin ki. Lah ni tak ada dah. Dulu kalau di Kota Baru tu, apa nama dah saya? Masjid apa? Pakistan. Masjid Pakistan. Di depan sikit tu, sini kan ada cabai tiga kan? Rasa. Situ kan ada restoran mama. Rasa itu tulis 7-8 ni. Lah ni tak ada lah. Tak ada lah restoran itu gimana. Aja tengok restoran itu 7-8 ni. Apa nama 7-8 ni tu? 7-8 ni tu adalah rahsia dalam surah Fatihah.
Surah perkataan bismillahirrahmanirrahim. Kita capu sebutir tu dia topik 7-8 ni. Dia topik 7-8 ni. Aja dengar Tok Wali Hasan Lati. Kenal kan? Ayah kau kenal? Dia kenal? Habis dia kenal? Dia adalah Lati. Dia ni Tok Wali Hasan Lati ni, dia amal bismillah ni 7-8 ni. Arwah apa? 7-8 tu je tak masa. Tak masa tu sebab bismillahirrahmanirrahim. Tak masa. Apa nama? Dia ni kelebihan dia ni. Tak boleh hasil hati ni. Ada sehari tu dia naik motor. Dia jalan kaki. Jalan kaki. Lepas tu dia nak pergi jauh. Dia pun sekat. Dia sekat budak. Kita kata budak kapur naik motor. Sekat. Mutim mentawai. Kalau gata tak ayah mentah. Apa yang boleh tak ayah naik. Naik kau itu. Mentah. Mampu motor. Orang itu mereh motor. Habis minyak lah. Sampai kerak tu. Berhenti. Tak payah. Berhenti. Habis minyak. Dia pun turun nyok. Tapi sungai. Nyok turun sampai bawah. Dia pergi ambil air. Dia bubuh dalam gapo porong ke gapo Allah ala botol ke gapo. Dia pergi bubuh dalam taki minyak. Dia pergi bubuh dalam taki minyak bubuh. Tutup. Dia bubuh penuh. Dia pun tutup. Dia pesan kau, awak jangan buka dah. Terawih tu naik motor. Dekat seminggu naik motor. Tak kena bubuh minyak. Lepas tu kata, apa ni? Motor aku tak kena bubuh minyak. Perempuan apa? Saya pun kata nak tengok buka nodong taki. Buka tu enggak. Ngakak dengan janji. Tu oleh asal hati pesan dah. Jangan duk kau tu lah. Jangan duk buka buka tu enggak. Kena akak dengan janji. Tu kelebihan dia. Kalau arwah bapa dulu tengoklah. Suhama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amal dia. Saya ingat sampai lah ni. Pakcik ingat sampai lah ni. Pakcik duduk situ. Duduk belakang tu. Duduk sini. Masa yang mula-mula mari. Masa tu tingkat lima lebih kurang kita. Tingkat 5. Dia mari. Masa tu kan subuh. Ya kan zikir lama. Zikir. Dalam hati kita mari ke apa? Kalau kakak itu bila nak habis. Masa tu kan kita tingkat 5. Masa tu bila nak habis. Kena kita lihat gitu. Lah kita mari ngadak dia. Kena ngadak dia. Tu. Dan alhamdulillah dah lah ambil amalan sikit untuk kehidupan. Jadi kita pergi sampai lah ni. Tu. Hebatnya. Izzah panggil Izzah. Izzah tu maknanya gohnya dia tu. Hebatnya dia. Jadi kita ni tak boleh amal 7-8 ni pun amal selawat apa. Amal selawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina 10 kali kau sehari. Tak boleh amal sah bismillahirrahmanirrahim teramal. 7-8 ni. Ayah kena amal mula lah tu. Kena buat amal mula. Bismillahirrahmanirrahim. Buat amal 7-8 ni. 7-8-7 ayah ambil kena buat amal baru dia sambung. Itu amal dia. 7-8-7. 787 kali. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadinya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Dalam mula-mula ni dia guna nama Tuhan dulu. Bismillah. Hak pertama tulis innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa dia Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ina atas surga. Ina atas surah kau siapa? Qara'tu baqi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 surah An-Naml. Surah Semut di atas. Itu ni. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ni ada perkataan Allah. Dia gabung dua tu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi
La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita tu berasma husna. Kita akan sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Tuhan dia gabung Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebab ia nak rayak mula-mula ni. Gapo kat Allah ni? Ibarat seperti kita kata, Allah. Siapa dia? Maka dia berkata, Allah tu, dia ada sifat dia. Ni dia panggil, kita kenal Allah dengan nama dia. Kita kenal Allah dengan nama dia. Nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Gapo Ar-Rahman? Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim penyayang. Kita nak faham lagu mana? Beza Ar-Rahman Ar-Rahim ni kita nak beza lagu mana? Pertamanya kalau tu hari raya Ar-Rahman, you nak ayat gapo? You nak ayat mu kafir, kamu Islam, kamu mu buat baik, kamu buat jahat, kamu ingat Tuhan, kamu tak ingat Tuhan, aku berlaku. Itu makna Ar-Rahman. Tapi ingat metakun ayat ni Ar-Rahim. Tapi mu kena ingat di akhirat nanti kita ni Tuhan pilih-pilih. Hari ni saya nak sebut sebelum kita nak berhenti, kita reka-reka nak ada malaikat duduk bersama kita. Bila kita berhenti kita faham gini. Bila kita ni bangkit daripada kubur, maka kita ni akan jalan menuju. Ayah tahu tak? Ayah ni dibuat daripada tanah mana? Apa dia tahu? Apa dia dibuat daripada tanah mana? Tahu? Ayah ni tahu. Kita ni dibuat daripada tanah mana? Ayah kita, tepat ayah kita mati tak? Ayah kita kan mati. Ayah kita mati. Tepat dia mati, kubur dia mati, situlah tempat malaikat ambil. Bila berlakunya hubungan suami isteri ni, maka ada satu malaikat namanya malaikat ia jaga rahim. Ia jaga rahim tu. Maka malaikat tu ia ambil air mani tu, ia letak atas tangan dia. Dia pun tanya Tuhan, ya Allah, nak jadi orang ke tak ni? Kalau Tuhan kata, nak jadi orang, nak jadi orang, nak jadi orang, dia ambil air mani dia, dia akan ambil tanah yang mana kita ni akan mati. Tempat kita akan dikuburkan nanti, dia akan ambil tanah tu, dia sapu dua ni. Maka akan jadilah orang, baru jadi orang. Lepas tu kalau kita tengok contoh arwah tu kubur dia asyik kan. Mana tempat dia? Kubur tu. Mana tanah tu habis situ. Kalau tak ayah kita ni, tak ayah dia, mana kubur ni? Geting kan? Ayah habis situ. Mana kita nak tahu kita ni asal daripada tanah mana? Kita kena tengok kita ni mati mana. Kita ni tak boleh tengok dah kita mati dah. Tapi orang atas muka bumi kita tengok kita. Situ kita asal. Jadi apabila kita dibangkitkan daripada kubur ni, kita bangkit daripada kubur, kita akan jalan. Mana pergi pada mahsyar? Pada mahsyar ni jauh. Nak pergi sapa ni tak boleh nak rayak lagu mana nak sapa. Jauh tak jauh. Tapi kata kepada amalan kita. Ada orang topik tu dalam keadaan ia tengah ngaji Quran. Kalau ia mati dalam keadaan ngaji Quran. Ada orang topik dalam keadaan pakai ihram. Sebab dia mati dalam keadaan pakai ihram. Ada orang dia topik daripada kubur ni sebab apa? Dalam keadaan dia ni sedang mengajar. Maka dia topik daripada tengah mengajar. Kalau itu ngaji Quran lagi. Sebab tu pentingnya kalau kita nak mati lah ke mana? Minta tolong sama-sama dengan Tuhan. Biar kita boleh mati dalam masjid. Supaya kita bangkit, kita duduk dalam masjid. Itu yang penting. Tak kira lah siapa-siapa minta tolong. Jadi, kita nak pergi jalan ni, ada orang yang jalan kaki. Jalan kaki nak boleh ke siapa, ya Allah. Ada orang ni, nombor 2. Dia naik kenderaan. Kenderaan dia ke apa? Binatang dia semelih atas muka bumi.
Kita ni sebab itulah pentingnya kita korban setiap tahun korban. Terang dengan Allah biar kita boleh korban semua setiap tahun. Jadi binatang korban tu kita naik. Naik je atas tu binatang. Tiba-tiba kita tengah naik ni. Kita selisih dengan ayah kita tengah jalan kaki contoh. Tengah ayah kita mak kita tengah jalan kaki. Kita pun kita anak kita kata. Mari ayah naik. Tuhan kata kau? No. Tak boleh. Ayah kita, mak kita tak boleh naik kenderaan kita. Walaupun ayah dengan mak kita. Sebab tu pentingnya ketika tu dipanggil likulli imri'in minhum yawma idzin sya'na yughni. Mu aku. Tak kira mu siapa, mu ayah ke mak ke, siapa ke, tak kira. Atau pentingnya kita ni ada amalan dekat diri kita. Maka bila kita tubik tu ada orang kafir lah. Dia tubik dia ni, dia jalan kaki, dia jalan ke kepala. Kepala dia ni, muka dia ni jadi kaki, tapak kaki. Kaki datang. Dia kafir lah. Auzubillah min zalik. Kita nak doa biar kita boleh naikkan derajat. Siapa jauh mana bergantung kepada amalan kita. Kalau amalan kita cepat siapa? Bila kita sapa situ, kita dirilah. Di sini ni, diri daripada mahsyar. Lagu mana diri pada mahsyar? Nabi sebut fala yakunu illa mawdi' qadami. Kita diri je saja ni tak lagi depan, tak lagi belakang, tak lagi kiri, tak lagi kanan. Sebab apa? Penuh orang. Tak je Nabi ada. Siapa orang terakhir? Orang terakhir mati ketika yaumul qiyamah, nak kiamat diri belakang. Bukan itu saja. Orang yang sebut, "Paulah." Satu tepian. Takut dah. Kalau sikit, takut dah. Tapi di pada masyarakat semua ular ko, kambing, beri ko, bewok ko, boyo ko, apa-apa ada berlaku. Wa idal wuhus hasyra. Tuhan sebut, semua ada berlaku. Jin syaitan pun ada berlaku. Jin syaitan penuh ada berlaku. Di atas kita ni malaikat. Malaikat ni penuh. Ramai tak ramai malaikat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia Isra Mi'raj, dia sapa ke langit ketujuh, dia panggil satu tempat tu, dia panggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni setetel ayah kita Mekah kan. Bawah ni. Ni bawah ni Kaabah. Manusia duduk bawah. Atas derek ni ada Kaabah pula. Dia panggil Baitul Ma'mur. Malaikat duduk bawah. Dan malaikat ni, dia masuk 50,000 malaikat. Dia sudah bawah, dia tak masuk dah sampai bila-bila. Masuk 50,000 pula. Kali berapa juta, bilion, trilion, infinity. Maksudnya orang matematik kata infinity tak ada lagi. Jadi, bila tubik yang ramai gini ni, nak kata ni diri belakang gini. Kita diri ni, ayah ming apa? Ayah ngah abadai, ayah ming. Matahari dia atas dekat atas kepala. Lagu mana matahari dekat atas kepala? Kita nak supaya ada bubur. Nak matahari dekat atas kepala ni tak ada. Dia ada bumbu. Sebab tu pentingnya macam abadai, abang cik kagum abadai. Mari masjid sama. Abadai kena minta sama biar mati sin. Biar Tuhan pilih mati sin. Mari sama masjid. Sebab kan orang yang sentiasa duduk di masjid, Allah akan pilih mati di masjid. Dan kalau kita mati di masjid, insya-Allah yang hari bubur. Bubur hari. Yang paling suka sekali abadai nak cerita abadai. Ketika di titian Sirat nanti abadai boleh naik masjid. Abadai mari sama masjid ni, boleh naik masjid ni. Ayah mi gapo mari sama. Boleh naik masjid ni. Jarak titian Sirat ni 500 tahun jalan ni. Kita hidup 780 tahun tu kira lama tu. Ni 500 tahun jalan ni jarak dia tu. Tapi kalau kita boleh naik masjid atau kenderaan mana-mana kenderaan. Kalau tanya saya kenderaan saya insya-Allah dengan izin Tuhan Quran. Kita nak mati dengan Quran. Jadi perjalanan kita serap patah kita. Jadi kita duduk denging lama kepo kita. Ada orang ni siapa kau tahu sebab matahari dekat atas kepala ni.
Siapa tahap lagu mana? Dia peluh ni. Siapa kau pukul lali? Ada orang peluh, siapa kau lutut? Ada orang peluh, siapa pusat? Ada orang peluh, siapa sin? Lemah. Kita dek ramai-ramai saya dah, ramai-ramai kan. Bunyi soses, bunyi kaya-kaya dah. Tapi di pada mahsyar diri kita 50,000 tahun, diri saja lah. Diri saja 50,000 tahun kita diri ni. Tak bunyi sikit pun. So, okay. Bunyi takut. Takut sangat-sangat. Kalau nak cerita takut tu lagu mana? Sebab apa? Semua orang ni yang pergi cari siapa? Siapa diri lama pakai pergi cari Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Aku tak boleh buat apa. Nafsi. Sendiri-sendiri. Tu Nabi Adam. Dia jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata nafsi. Sendiri-sendiri. Dia jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata nafsi. Dia jumpa dah Nabi Isa. Nabi Isa kata nafsi. Ni presiden dunia, presiden manusia, presiden rasul. Dia ada 5 presiden. Presiden ni Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim tak sih. Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa. Ngelah jumpa Nabi Muhammad. Kita berkata bangga. Ya Nabi Muhammad, danikal fadlu minallah. Rutanya kita boleh jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kira ya Rasulullah tolonglah kau ya Tuhan. So cepatlah. Kalau nak suruh buka mahkamah, bukalah mahkamah. Kalau nak suruh masuk api neraka, masuk api neraka lalu. Kalau nak suruh masuk syurga lalu. Penat dah tinggi. Atau penat dah tinggi. Tak boleh nak cerita kat orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Ana laha. Aku berhak kepada benda tu. Tak apa, aku jeraya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya sujud je. Tuhan ayat. Nak apa? Ya Allah, bukalah mahkamahmu ya Allah. Tuhan pun suruh malaikat buka mahkamah. Buka je mahkamah. Nabi sujud sekali lagi. Nak apa lagi ya Muhammad, ya Rasulullah? Ya Allah, kurniakan kepada umatku ya Allah supaya dapat masuk syurga tanpa hisab. Maka Allah kata, okey 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Sahabat ada 120,000, 124,000, lebih kurang 120,000. 70,000 tak ada kita, habis kita. Kemudian Nabi dalam hadis tu disebut fastazidtu, maka aku minta lebih. Allah kata apa? Allah kata satu orang daripada 70,000 tu digandakan 70,000. Jadi 70,000 kali 70,000 jadi 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat masuk syurga tanpa hisab. Dan malam ni saya nak sangat-sangat kita ayah bumi abading ayah ngah ayah mi apa abawai kan abawai bumi Allah apa semua anak-anak kita keluarga kita ni hak dekat kampung kita termasuk daripada 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak tengok ni dekat 70 orang. Tengok online. Jadi kita doa berlaku biar kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Cuba bayangkan orang 49 bilion ni masuk belaka dah. Dia ada tambahan kalau Tuhan beri tambahlah. Lepas pada tu dia kata kita ni untung jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama setelah ni orang pertama dihisab umat Nabi Muhammad dulu. Nabi-nabi lain tak hisab lagi. Nabi-nabi lain tak hisab lagi. Umat Nabi Muhammad dulu. Itu kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah nak cerita malam ni biar kita nampak seputi sikit apa dah. Kita ambil auzubillahi minasyaitonir rajim.
Dan bismillahirrahmanirrahim, tapi faham perjalanan hidup kita ni jauh lagi. Jauh lagi. Dan hari ni abang cik boleh kaya syukur sangat-sangat. Cik boleh jadi hari ni, gini hari ni sebab so doa ayah, doa ibu, doa belakang. Dan yang paling penting sekali, doa tuk kita hak lama. Kita tanya untuk kita sama juga. Apa ni ayah ngah habis tinggal pun ayah mi. Siapa apa kita boleh hidup gini? Apa mereka pun buat apa kita boleh hidup gini? Sebab doa orang-orang tak. Jadi kita ni start sini biar kita ni jadi meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, keturunan saleh dan solehah. Buat wasiat start malam ni, wasiatnya soleh. Habis ni ayah ngah, ayah mi, ayah umi gapo apa weh? Mak ngah wasiat ke anak-anak biar anak kita hak solat jenazah kita. Apa? Kalau anak kita yang solatkan jenazah kita, insya-Allah kita termasuk daripada ahli syurga. Kita nak tahu orang ni, jenazah ni ahli syurga kita. Kita kena tengok siapa hak solat jenazah dia. Kau sudah cagalah tak email tu kemah sara mana, kau tak secara. Ada tak email pun sara mana kita kata, oh wakil lah wakil. Tak payah. Hak paling baik sekali anak kita. Hak jadi solat jenazah. Ambak. Kalau tak email tak wujud juga, bapa ayah aku. Biar kita balas apa kita. Sebab pentingnya anak jadi email. Kalau anak tu jadi email kepada ayah kita, mak kita, pada solat ketika solat jenazah, ketika itu tahulah bahawasanya mak kita, ayah kita ni termasuk daripada ahli syurga. InsyaAllah dengan izin Tuhan. Ini sekadar itu sajalah sedikit perkongsian alih-alih mari balik jaga-jaga. InsyaAllah lah saya cuba masukkan dalam jadual sebulan sekali insyaAllah. Buat masa ni ia tengah susung molek dulu jadual. Saya pun banyak main jadual kata dalam bulan lepas. Bulan lepas pergi siapa kau Musa 2 hari. Jadi kita pergi raung. Hanya benda yang kita belajar. Duduk masjid ni, cara gini masjid ni. Masjid depan ni pun bukan angkat sebagai apa? Sebagai orang hebat tak. Hebat di sini ada sedikit ilmu sebab orang-orang depan ni hebat yang telah melahirkan orang yang hebat depan ni. Satu hari nanti insya-Allah. Kita nampak inilah hasil daripada doa. Lepas tu orang istilah duk ingat siapa lah ni. Ustaz Ali kata apa? Hak ni hak duk katak gendek. Hak ni ada katak gendek ataupun arwah nama apa dah? Cik email dulu. Abeding nama apa dia? Allah hak main ngajar suara derah tu. Abed lah? Deng kan? Tak ingat apa lah ni. Mau kata. Jangan duk marah lah kau budak-budak tu biarnya main tak. Aku hak zaman kecil tu aku duduk dalam genduk tu dia kata. Kalau ni aku duduk depan ni. Itu hasil dia. Sebab tu pentingnya anak-anak start daripada kecil lagi. Biar mari masjid. InsyaAllah lah kita terangi aja. Supaya kita duduk. Mati kita mati di masjid insyaAllah. Mati masjid mungkin mudah lah. Mu boleh beli. Mu kaya sama mana pun mu tak boleh beli mati mana. Tak boleh beli mati nak lagu mana. Itu penting lah. InsyaAllah lah. Payah tak penting. Penting kena minta doa biar boleh mati sama. Dan kalau nak tambah besar lagi, apa dia buat main kodok? Main kodok buat? Buat. Main kodok. Ikut kodok apa? Dak buat lagi? Lah ni kalau sebab dia tengok apa di semaya sama ni. Nak tambah ilmu sikit. Semaya kodok buat 5. Sehari tu lepas semaya buat. Lepas contoh semaya subuh buat pada subuh. Semaya subuh buat 5. Buat 5. Sebabnya bila kita semaya qada ni dia akan menghapuskan benda-benda hak wajib. Ya sunat lah qada, molek qada. Jadi kita tambah qada, tambah qada. Tambah sikit-sikit lah. Sikit-sikit 5 sehari. Habis tahun. Kalau contoh kita mula bulan ni
mulai esok ya. Cukup tahun depan habis tahun semaya kita. Qada setahun. Tahun depan tambah pula. Jadi 2 tahun pula. 3 tahun sebab kita orang semaya ni begitulah. Tak kata siapa dengan saya kita start umur akhir balik. Apalah ni memang kena ada. Kita kena ada hak qada kita. Saya sendiri pun belum start lagi. Tapi saya kasih kalau boleh ada masa untuk kita qada. Sikit apa dah. Itu qada semaya. Lama-lama. Lebih-lebih hari puas. Hari puas kena ada qada semaya. Takutnya salah. Salah tak ingat qada ataupun salah faham tentang ilmu suci ini. Kena qada lah semaya ni. Jadi sekadar itu saja, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafna waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah.